Setelah menuai pokok longang pimpong kita baru-baru ini, kita perlu pangkas pokok kita ni untuk memastikan pokok ni terus mengeluarkan hasil pada musim yang akan datang lah. Jadi sebelum kita nak pangkas pokok ni, kita ada beberapa cabang itu yang berpotensi untuk kita buat grafting. Jadi kita grafting dulu, kita tut dulu pokok tu untuk mendapatkan anak daripada induk pokok pimpong, pokok longang pimpong ni. Kemudian barulah kita pangkas lepas itu. Jadi taklah membazir batang yang kita potong tu. Kita boleh guna untuk menghasilkan anak baru. Sedikit penerangan mengenai pokok longang pimpong saya ni. Ia sedikit unik berbanding pokok longang pimpong yang lain kerana saya dahulunya semasa menanam pokok ni, semasa dia kecil, saya telah bentuk pokok ni menjadi topiari. Sebagai contoh, di satu batang ni, batang induk dia ke bawah sana tu, dia mengeluarkan dahan sini satu. Kemudian saya biarkan dia naik ke atas. Saya tarik batang pokok ni berbentuk L. Saya ikat tu untuk dapatkan satu lagi stage yang kedua. Kemudian saya bengkok ke arah sana dan dapat stage yang ketiga. Kemudian saya tarik pula ke atas tu, bentuk batang dia tu. Jadi stage yang keempat. Itu stage yang keempat. Okey, jadi pokok ni kalau tengok, kalau daun ni tidak menimbun, kita akan dapat melihat pokok dia ni berlingkar-lingkar, membentuk seperti ular kena palu itu. Dan kat semua ni tidak semua jadi saya buat dengan tarik menggunakan dawai, kemudian saya ikat. Okey, tengok dia berlingkar-lingkar. Kat atas sana dia berlingkar lagi. Jadi kerana ada banyak daun ni, kita tak nampak bentuk dia. Nanti kita akan potong semua daun ni untuk nampak topiarinya pokok longang pimpong ini. Okey, seterusnya kita akan graf cabang yang hendak kita potong seperti cabang yang itu. Yang tu kerana dia keluar di luar daripada batang. Kemudian satu lagi yang atas sana tu. Okey, kerana dia keluar daripada batang. Okay, kita nak pastikan batang induk, batang primer pokok longang pimpong ni. Kita nak pastikan batang primer, batang primary pokok longang pimpong ni hanya satu je. Dia bergerak daripada bawah, naik, belok ke atas, belok sana, terus ke atas sana, terus belok lagi keluar sana. Okey, tanpa buang masa, jom kita buat. Pertama sekali kita siapkan terlebih dahulu medium grafting kita untuk kita jadikan media tanaman. Jadi kita perlukan vitamin B kompleks untuk menggalakkan pertumbuhan akar. Kita perlukan 1 liter air dan sebagai mediumnya kita gunakan sabuk kelapa ataupun coco peat. Okey, pertama kita gunakan B kompleks ni. Kita hancurkan dia dan larutkan dalam air. Okay, B kompleks ni baguslah untuk menggalakkan pertumbuhan akar pokok. Itu untuk tumbuhan lah. Kalau untuk manusia, B kompleks ni sangat bermanfaat untuk kesihatan mata, kuku, tulang, kulit dan rambut. Saya konsum vitamin B kompleks ni sebab nak mengelakkan keguguran rambut. Faktor usia lah, semakin berusia ni rambut cepat gugur dan cepat beruban. Jadi kita ambil B kompleks ni untuk mengelakkan keguguran rambut lebih banyak berlaku lah dan melambatkan berlakunya uban di pada rambut kita. Banyak khasiat B kompleks ni sebenarnya. Kalau untuk kanak-kanak tu, dia menggalakkan pertumbuhan lah, untuk kanak-kanak lebih cepat membesar. Dia juga mengelakkan kita daripada nyanyuk. Okey, kita masukkan B kompleks ni dalam ni sebab kita nak hancurkan dia. Kita tumbuk dia bagi hancur. Sedikit. Okey, kemudian kita larutkan ke dalam air. Okey, bagi dia larut.
Ni yang ada sisa-sisa dalam plastik ni. Saya ambil semua. Nak bazir mahal ni B kompleks ni. Kalau anda ada masalah mata, masalah rambut gugur, masalah kuku, bolehlah ambil B kompleks Shaklee ni. Kita masukkan Cocopeat. Nak pakai peat moss pun boleh. Cocopeat ni jangan ambil yang betul-betul hancur. Kita ambil yang ada serat sikit supaya bila kita grafting nanti, medium tanaman kita tidak hancur, tidak poros, tidak poroi. Bila kita buka tu dia tak cepat hancur lah, dia melekat pada akar pokok. Kita rendam Cocopeat kita dalam air biar dia serap air yang mengandungi B kompleks ni. Di sini kita telah siapkan medium tanaman kita iaitu Cocopeat yang telah direndam di dalam vitamin B kompleks Shaklee sebagai penggalak akar. Dan kita sediakan satu plastik pembalut dan 2 utas tali rafia untuk kita ikat kita punya tut ataupun grafting nantilah. Dan pastinya pisau ataupun alatan untuk grafting yang sesuai lah. Ini tak sesuai sebenarnya, sepatutnya dia ada lagi pisau yang lagi elok, pisau untuk buat grafting, tapi pisau saya itu berkarat, saya gantikan dengan pisau dapur ni. Tak apa, boleh pakai juga, tak ada masalah. Okey, tanpa buang masa, ini adalah pokok longan pip antara dahan yang akan kita buat grafting, yang akan kita buat tut, atau orang Indonesia panggil cangkokkan. Jom kita buat. Okey, untuk memudahkan kerja kita bersihkan dulu ranting-ranting yang boleh mengganggu kerja grafting kita. Okey, terus kemudian kita buat potongan atau pelaran di sekeliling. Kalau nak cepat kita boleh gunakan pemotong pruner babas ni, sekecil babas ni, dia sangat tajam lah. Kita buat hirisan kira-kira 1 inci, 1 hingga 1,5 inci. Kita buang semua lapisan kulit foam sehingga ke cambium batang, cambium dahan. Pastikan pokok ini dia punya cambium tidak lagi bersambung dengan cambium di bahagian bawah. Setelah membuat pergelangan tu, pastikan kita kikis semua lapisan-lapisan kulit phloem yang masih ada ni sehingga tertanggal semua, sehingga dia jadi putih. Kerana kalau masih ada sambungan antara bahagian atas ni dengan bahagian bawah ni, cakukan kita ataupun grafting kita ni boleh gagal lah. Ini kita akan buat sebaik mungkin sehingga dia mencapai 95% berjaya. Okey. Kalau batang ni bergetah,
contohnya seperti pokok mangga atau pokok nangka contohnya. Kita kena pastikan sebelum kita balut tu, kita kena pastikan yang getah tu betul-betul kering lah. Jadi kita kena tunggu 3 hingga 4 hari, ataupun kita boleh lap getah tu hingga dia betul-betul kering. Kerana pada getah tu mengandungi sel-sel yang menyatukan antara bahagian atas dengan bahagian bawah ni. Sebab itu kebanyakan grafting yang pokok bergetah ni, bila kita tak pastikan betul-betul getah dia hilang, grafting tu boleh gagal lah. Okey, bila pergelangan kita tu betul-betul sempurna dan kita pastikan betul-betul sempurna, tak ada getah, barulah kita boleh wrap pembalut cakokan kita ni, grafting kita ni dengan plastik pembalut. Okey, balut macam tu. Okay, kita pastikan bahagian luar ni duduk di sebelah atas, jangan duduk sebelah bawah, nanti kita punya medium akan terburai jatuh ke bawah. Okey, macam tu. Kemudian bolehlah kita ikat di bahagian bawah ni. Ikat dengan ketat lah. Kita tak nak grafting kita ni nanti bocor. Okay, kalau ada kabel tight boleh pakai kabel tight. Okey, seperti itu. Langkah seterusnya kita masukkan medium tanaman kita di dalam plastik yang telah kita ikat tu. Kita pastikan medium tanaman kita ni tidak terlalu lembab, tidak terlalu basah. Cukup dia lembab sahaja. Oops. Masukkan ini yang terakhir. Okey, macam itu. Okay, kalau kita punya medium ni terlampau basah, kita boleh buang sedikit air dia dengan perah macam tu. Betul-betul padat ya, biar dia betul-betul melekat pada bahagian dahan yang kita nak kumpulkan akar dia. Kita boleh ikat di atas ni. Pastikan bahagian luar ni duduk di bahagian atas cakokan kita. Bagi tak nak ada air hujan akan masuk ke dalam ruang-ruang plastik ni. Balut bagi dia betul-betul padat. Kira-kira macam tu.
Okey, kira-kira macam tu. Kali ni kita boleh potong. Ni nampak cantik sikit. Okey, kita biarkan selama 3 hingga 5 minggu untuk melihat hasilnya. Okey, nampak tu. Kita punya grafting telah mengeluarkan akar. Akar dia. Ini yang satu. Kita ada lagi satu di sini. Tengok tu akar dia. Dan kita tu lagi di sini. Okey, kita ada 3 semuanya. Nanti kita sekarang ni nak potong untuk kita tanam dalam polybag. Kita akan potong grafting kita ni. Sebelum kita potong, kita siap sedia dulu polybag bersama dengan medium tanaman kita lah. Taklah kita tergopoh-gopoh lagi nak tanam pokok ni. Tengok, dapat satu. Ni contoh grafting kita. Satu. Okey, ni yang kedua. Kita potong. Kalau anda nak cari apa ni, pemotong macam ni memang power daripada babas. Dia boleh potong dahan besar mana pun boleh potong. Tak perlu pakai gergaji atau parang. Okey, ni dah grafting yang kedua. Tengok tu akar dia banyak tu. Ni kita guna penggalak akar menggunakan vitamin B complex shake leaf. Ini grafting yang ketiga. Dapat 3 anak pokok. Kita pangkas semua pokok ni. Mana-mana pokok yang sesuai untuk kita dahan ataupun ranting sesuai untuk grafting, kita buat grafting. Ya, inilah dia contoh pokok batu kucing kepompong yang telah pun kita grafting. Oh, ni akar dia. Tanah tu keluar akar. Okey, nanti kita tanam dalam polybag. Jom kita saksikan.